Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, Pengerusi Masjid Tasik Gelugur, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati sekalian. Pertama sekali marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita yang ringkas ini akan memberi suatu makna, memberi suatu pencerahan. Mudah-mudahan hasil perkongsian ini menjadikan kita orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, harapan kita. InsyaAllah muslimin dan muslimat, tajuk yang kita akan bicarakan pada malam ini iaitu tips menjadi kaya, tips menjadi makmur, dan tips menjadi kita diberkat. Bila sebut pasal kaya, tuan-tuan, bila sebut pasal makmur, tuan-tuan, bila sebut pasal berkat, tuan-tuan, ini bukan kerja manusia. Itu yang pertama sekali yang kita nak kena ingat. Berkat ini bukan kerja manusia. Di dalam agama Islam sahajalah satu-satunya agama yang ada keberkatan, yang kita kena percaya kepada keberkatan. Agama lain tidak ada keberkatan. Berkat ni tuan-tuan, banyak faktor yang membuatkan kita berkat. Duit yang sikit bila berkat dia cukup. Bila duit banyak, kalau tidak berkat tidak cukup. Nak lagi. Padahal duit sudah banyak. Mengapa kita rasa nak lagi? Sebab tidak ada keberkatan. Allah SWT menjanjikan sekiranya kita mendapat rezeki yang halal dan berkat, insya-Allah cukup. Itu janji Allah. Begitu juga dengan makmur, kehidupan yang makmur, kehidupan yang bahagia. Bagaimana kita nak tengok makmur tetap makmur, bahagia tak bahagia? Apatah lagi berkat, apatah lagi kaya. Bila kita kata kaya, pandangan Islam, bagaimanakah Islam melihat kaya ini? Apakah kaya ini dengan ada wang? Apakah kaya ini dengan ada harta benda? Apakah kaya dengan apa yang kita ada itu kaya? Ataupun kaya yang macam mana? Kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ada ialah fizikal, dunia. Kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah bila mana kita dekat dengan Allah, kita akan menjadi kaya. Bagaimana kita nak dekat dengan Allah? Insya-Allah ada kaedah-kaedah dan caranya. Sebab itulah tuan-tuan, rata-rata yang duduk di hadapan saya pada malam ini, tuan-tuan, kita ni nak menuju kepada pengakhiran hidup, bukan nak memula kehidupan dia. Rata-rata di depan saya ni, kita ni tuan-tuan, sedar ataupun tidak, suka ataupun tidak, kita di dalam sebuah perjalanan menuju ke pengakhiran. Di mana akhirnya kita tidak tahu. Bila berakhir kita tidak tahu. Maka di dalam perjalanan ini kita nak pastikan setiap langkah, setiap detik yang kita laksanakan tak jauh lagi lah. Perjalanan kita ni sudah tidak jauh. Perjalanan kehidupan kita nak menghala ke penghujung ini sudah tidak jauh, tuan-tuan.
Ramai orang tu kata, jalan ni jauh lagi ni, kita lambat lagi nak sampai ni. Tak jauh dah tuan-tuan. Bila kita menuju ke pengakhiran hidup tuan-tuan, 50% kehidupan kita sudah lalui. Kita ni mungkin ada 60, mungkin ada 70%, mungkin ada 80%, bukan 30% ya. Bukan 20% kehidupan ya. 20, 30 ini ada orang yang nak memulakan kehidupan. Kita ni sudah lepas daripada 50%. Kita nak ke pengakhiran hidup, ke pengakhiran perjalanan. Dah hampir nak tamat pun kehidupan kita. Bila kita tidak tahu, di mana kita tidak tahu. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan yang kita leka, dalam keadaan yang kita sedar, dalam keadaan yang kita akur dengan kehidupan ini, marilah kita sama-sama melihat kembali. Untuk kita melalui perjalanan ini tuan-tuan, sebelum kapal kita, perjalanan kita, bahtera kita sampai ke penghujung, lebih baik kita melihat daripada mana perjalanan kita ini. Bahtera yang kita lalui, perjalanan yang kita lalui, kapal yang kita naik, dia bermula daripada mana, sampai ke mana, apakah pengalaman di dalam perjalanan. Kerana apa? Dalam perjalanan kita ni hampir nak tamat. Ini yang kita nak sedar, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan pada malam ini tuan-tuan, kita akan membicarakan sikit tentang tips-tips bagaimana nak jadi kaya, bagaimana nak dapat kemakmuran, bagaimana nak mendapatkan, nak memastikan hidup kita ni berkat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dimaklumkan oleh pengerusi tadi tuan-tuan, ini Masjid As-Salam Puchong Perdana. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala memberi amanah, yang saya memegang amanah menjadi nazir. Nazir di negeri Selangor ni tuan-tuan, dia panggil nazir. Nazir ni ialah orang nombor 1 dalam masjid. Orang yang bertanggungjawab. Di negeri Pulau Pinang, di negeri-negeri lain dia panggil pengerusi. Di negeri Selangor, masjid dipanggil nazir, surau dipanggil pengerusi. Dia ada beza. Ya, dan dalam di negeri Selangor, pengurusan pentadbiran di bawah Jabatan Agama Islam Selangor, nazir ialah orang nombor 1. Di bawah dia imam, pegawai dan sebagainya, jawatan kuasa. Ya, banyak negeri-negeri dia tak guna nazir, dia guna pengurusi. Apa saja istilah, tidak ada masalah. Ya, apa saja istilah, tidak ada masalah. Inilah tuan-tuan, dan saya diberi amanah untuk memegang nazir ini pada tahun 2009. Sebelum ini tuan-tuan, banyak tempat saya berucap tuan-tuan di negeri Selangor. Sebelum 2008, pengurusan masjid dan surau ditentukan oleh orang-orang yang tertentu, oleh orang-orang yang ada kuasa, oleh orang-orang politik yang ada kuasa, yang menentukan A jadi pengerusi sini, B jadi nazir sini, jawatan kuasa di Ternate, jabatan endorse. Itulah yang berlaku di negeri Selangor dulu. Tetapi setelah peralihan politik berlaku di negeri Selangor, maka Jabatan Agama Islam mengikut enactment yang sudah tertulis di dalam enactment itu, walaupun dulu lagi tapi tidak diimplementasikan, tidak dilaksanakan, tidak dititik beratkan, di mana pemilihan jawatan kuasa masjid hendaklah dipilih oleh jawatan kuasa karya, anak karya yang berhak memilih pemimpin, bukan orang-orang yang tertentu. Inilah yang menjadi cabaran di negeri Selangor tuan-tuan, ya, pada waktu itu. Dan alhamdulillah bila arahan diberi oleh jabatan, seluruh masjid-masjid dan surau di negeri Selangor mengadakan pemilihan jabatan kuasa, bukan lagi oleh kerana ada orang yang lantik, bukan lagi ada kuasa yang lain, kuasa sepenuhnya di tangan ahli karya. Dia yang menentukan di dalam karya orang yang terbaik, orang yang layak dan sebagainya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita nak kongsi sedikit pengalaman. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat bersama, insya-Allah. Tuan-tuan, bila kita bercakap pasal masjid tuan-tuan, kita nak mendapat keberkatan ni tuan-tuan, nak mendapat keberkatan, nak mendapat rahmat, nak dapat kekayaan tuan-tuan, kita kena tengok iman kita itu.
Dia berpusat kepada iman. Dan sudah tentulah orang Melayu, orang Islam tak boleh lari daripada masjid. Pergilah ke mana-mana, tuan-tuan, tidak boleh lari. Kehidupan orang Islam kalau asing dengan masjid, ini bukan orang Islam yang sebenar. Mengikut sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghijrahan Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Setelah mendapat tentangan hebat daripada kaum Quraisy di Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Di dalam keadaan pada waktu itu Islam ditentang dengan sebegitu rupa. Dan bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rombongan dengan para sahabat berhijrah ke Madinah, kerja yang pertama sekali dia buat ialah mendirikan masjid. Itu kerja yang pertama. Kerja yang pertama Rasulullah dan rombongannya ialah mendirikan masjid sesampai saja di pinggir kota Madinah, yaitu nama tempatnya Quba, ya. Masjid Quba, masjid yang pertama di dalam Islam. Setelah adanya, ya, sampai di pinggir itu, kerja yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat ialah mendirikan masjid. Maka masjid itu, tuan-tuan, kalau kita tengok, ya, dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid ini adalah pusat pada waktu itu. Dia pusat. Pusat ini maknanya tempat persinggahan, tempat orang berkumpul, agamanya, dia di pusat. Dia pusat. Dan tuan-tuan, elok ya kita tengok sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah masjid di zaman Rasulullah berfungsi. Apakah peranan masjid di zaman Rasulullah? Kita nak tengok dan kita nak buat perbandingan dengan masyarakat. Kita nak buat perbandingan dengan masjid dan surau kita. Adakah sama dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau sama, alhamdulillah, teruskan. Kalau tak sama, bagaimana kita tak menjadi sama? Kat mana kurangnya? Kat mana kita tak buat lagi? Kat mana yang kita dah buat? Itu tujuannya, ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, masjid merupakan pusat masyarakat, tempat perjumpaan. Yang pertama, fungsi yang pertama masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah untuk penyebaran Islam. Ini yang pertama, peranan masjid yang pertama. Pada waktu itu Islam ini suatu yang asing. Jadi tempat masjidlah disebarkan Islam itu, di mana para sahabat mengajar dan sebagainya. Dan di masjid juga merupakan pusat interaksi masyarakat. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu, kaum, kabilah, uak dan sebagainya berbagai-bagai, di sinilah berinteraksi antara satu sama lain di masjid. Dan pada waktu yang sama, pusat ibadah, tempat orang solat. Tempat orang solat, ya, tempat penyebaran Islam. Para sahabat mengajar dan sebagainya. Itu peranan yang pertama, penyebaran Islam. Bila kita sebut penyebaran Islam ini, tuan-tuan, ini merupakan syiar Islam. Masjid-masjid ini, tuan-tuan, syiar Islam. Ya, syiar ni apa? Syiar ni adalah suatu yang dibangga, suatu yang gah, suatu yang menjadi petanda, suatu yang menjadi petunjuk. Ini yang dikatakan syiar. Apakah syiar yang lain? Masjid. Apakah syiar yang lain? Surah. Apakah syiar yang lain? Lambang. Itu syiar. Dan syiar inilah kita kena jaga betul-betul, kerana inilah izzah Islam terletak, ya, tempat syiar-syiar ini. Yang kedua, tuan-tuan, peranan masjid di zaman Rasulullah yang kedua ialah kegiatan ekonomi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabilah-kabilah datang berdagang daripada kaum Puak, Bani dan sebagainya, daripada seluruh pelosok tanah Arab, datang untuk berdagang, bertukar-tukar barangan di antara satu sama lain mengikut sistem yang ada pada waktu itu. Maknanya menggambarkan masjid itu bukan saja pusat ibadah, tetapi pusat ekonomi. Bila kita sebut ekonomi, berlakunya pertukaran barang. Bila kita sebut ekonomi, ada jual beli. Bila kita sebut ekonomi, ada hal-hal yang lain, perniagaan dan sebagainya. Itu peranan masjid.
Yang seterusnya tuan-tuan, peranan masjid di zaman Nabi. Masjid dijadikan tempat pendidikan, di mana waktu itu orang-orang Islam, orang yang baru peluk Islam, dididik. Tempat pendidikan, tempat pembelajaran, tempat pengajaran. Dididiknya di situ, dia belajar, dan kalau kita nak bandingkan pondok-pondok lah, ada pondok-pondok para sahabat sendiri yang mengajar. Ya, mengajar, ya, sahabat-sahabat yang dah lama dalam Islam mengajar, ya, mereka-mereka yang baru peluk Islam. Jadi maknanya tuan-tuan, pendidikan, proses pendidikan berlaku. Ya, proses pendidikan berlaku, apatah lagi mereka-mereka yang baru peluk Islam, ya, yang baru peluk Islam. Seterusnya tuan-tuan, di masjid juga tuan-tuan merupakan pusat kebajikan. Masjid merupakan pusat kebajikan di mana Islam sangat menitik beratkan kebajikan masyarakat kaum Muslim, kaum Islam pada waktu itu. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu melalui sirah, banyak peperangan. Sahabat-sahabat Nabi syahid di medan perang, maka tinggallah anak dan isteri. Maka ada anak yatim, fakir, miskin, ibu tunggal dan sebagainya, adalah menjadi tanggungjawab masjid untuk menjaga kebajikan mereka. Peranan masjid sangat besar. Dan di situlah juga tuan-tuan, bila ada peperangan, ada sahabat-sahabat pergi ke medan perang yang cedera, dirawat di masjid. Kalau kita baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kawasan masjid itu tempat, ya, tempat dirawat. Ya, yang tentera-tentera, askar-askar, sahabat-sahabat yang cedera dirawat, ya, di dalam masjid, di kawasan masjid, ya. Seterusnya tuan-tuan, apa lagi, ya, apa lagi peranan masjid, ya, peranan masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tempat bagaimana strategi peperangan diatur. Kan banyak peperangan di zaman Rasulullah. Ya, banyak peperangan, maka strategi diatur. Nak pergi ke sebelah mana, berapa ekor kuda, siapa yang nak mula, siapa yang nak pergi melihat, siapa yang di dalam di tentera berhadapan, siapa yang bawa senjata. Semua itu adalah strategi. Bila strategi diatur seperti itu rupa, di mana? Di masjid. Maknanya tuan-tuan, masjid itu bukanlah hanya peranan sebagai solat dan tempat ibadat semata-mata, tetapi banyak peranan-peranan yang dimainkan oleh masjid pada waktu itu. Dan seterusnya tuan-tuan, masjid juga merupakan pusat pentadbiran. Masjid juga merupakan pusat penerangan. Masjid juga pusat tempat kehakiman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentadbir seluruh Madinah pada waktu itu. Ya, berapa orang yang baru masuk, berapa orang fakir miskin, ibu tunggal, anak yatim yang baru peluk Islam. Dan di tempat sinilah juga diberi penerangan, dan tempat sinilah dihakimkan sahabat-sahabat yang bergaduh, yang mencuri dan sebagainya, dihakimkan di masjid. Jadi tuan-tuan, kalau kita melihat peranan ini tuan-tuan, maknanya masjid ini tuan-tuan merangkumi seluruh kehidupan manusia. Sosialnya, ekonominya, pendidikannya, cukup seluruh kehidupan itu berkisar di masjid. Maknanya besar peranan masjid itu. Jadi tuan-tuan, kita nak tengoklah, ya, dalam banyak-banyak peranan ini, bagaimana masjid kita, bagaimana surau kita, dan bagaimanakah kita nak menggerakkan masjid kita ke arah sebagaimana yang ditunjukkan semasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat menyadari tentang pentingnya fungsi masjid ni tuan-tuan. Kerajaan, sama ada kerajaan pusat dan kerajaan negeri, membelanja berjuta-juta ringgit buat masjid. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada di sebuah masjid yang sangat cantik. Dulu saya datang tapi tutup lagi, ya, tidak dibuka lagi, ya, dalam pembinaan. Alhamdulillah saya dapat juga hadir. Terima kasih banyak-banyak, ya, alhamdulillah. Ya. Jadi kerajaan tuan-tuan menggunakan jutaan ringgit, ya, untuk membina masjid. Untuk apa dia bina ni tuan-tuan? Untuk apa dia bina? Untuk
supaya muslimin, ya, orang-orang Islam menggunakan, ya, kemudahan dan fungsi masjid, bukan hanya membina tetapi mengoperasikan fungsinya, memastikan berjalan dengan baik, ya. Dan di negeri Selangor, tuan-tuan tempat saya, ya, di negeri Selangor kita ada 382 buah masjid, hampir 400 sekarang ni, tuan-tuan. Ya, di negeri Selangor. Kalau di negeri Pulau Pinang 200 lebih masjid, tak masuk lagi surau. Bagaimana dengan Pahang, bagaimana dengan Melaka, bagaimana dengan Perak? Maknanya, tuan-tuan, banyak kita ni, tuan-tuan. Tetapi angka saja tidak boleh memberi apa-apa erti. Walaupun kita banyak, network kita tak kuat, hubungan kita tak kuat, maka kita tidak mendapat impak daripada angka yang besar. Angka yang besar tidak memberi makna, tuan-tuan, kalau tidak berfungsi. Kita masih lagi inklusif, masih lagi sendiri-sendiri. Masjid ni dengan cara dia, masjid ni dengan cara dia, surau ni dengan cara dia, surau ni dengan cara dia. Kita dipisahkan sebegitu rupa. Bila kita dipisahkan, tuan-tuan, nombor ni sampai 1000 pun tidak ada memberi kesan apa-apa kepada kita. Kerana apa? Kerana kita terpisah. Sebab itu, tuan-tuan, orang non-Muslim, orang bukan Islam, India dan China, lalu ke masjid dan surau kita pagi, petang, siang, malam, bertahun-tahun daripada kecil sampai ke besar. Tidak ada apa-apa kesan, tidak ada apa-apa impact, tidak memberi apa-apa terjejas sedikit pun melihat masjid dan surau serata seluruh Malaysia ni. Sebab apa? Sebab fungsi dia tidak bergerak seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada untuk kita solat balik. Ya, habis-habis buat kita adalah kuliah, panggil saya sekali-sekala mungkin. Ya, ceramah sekali-sekala, kuliah Tuhan sekali-sekala. Tidak memberi impak. Tuan-tuan, alhamdulillah pada malam ini ramai yang hadir. Ramai lagi yang tidak hadir, tuan-tuan. Ramai dah yang hadir ni, tapi ramai lagi yang belum hadir. Belum hadir, bukan tak hadir. Yang belum hadir, mungkin dia akan datang hadir. Ya, bagaimana mereka yang belum lagi hadir? Apakah usaha-usaha kita? Alhamdulillah, tuan-tuan, masjid ini saya yakin dan percaya. Ya, kita sama-sama gerakkan, kita sama-sama hidupkan. Bagaimanakah kita nak memanggil lagi, ya, orang-orang yang lain sehinggalah kita boleh adakan program untuk non-Muslim pada suatu hari, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Ya. Jadi, tuan-tuan, melihat kepada perkara ini, apakah sukar kita nak bina masjid? Susah ke kita nak bina masjid? Agak-agak, ya. Nak bina masjid ini adalah apakah suatu yang susah? Sebenarnya, tuan-tuan, bina masjid tidak susah. Ada duit kita boleh bina. Panggil teknologi daripada Istanbul, panggil teknologi daripada Turki, panggillah semaunya. Kalau kita ada duit, bila boleh dibina, tidak ada masalah. Juta-juta duit Petronas tu tak habis nak makan. Kalau kira dari segi logiknya lah, tak habis nak makan. Banyak dia, ya. Jadi kalau kita nak bina, tuan-tuan, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya, tuan-tuan, ialah saya nak tunjukkan, tuan-tuan, ya, duit yang banyak, ya, menggunakan duit, ya, untuk membina. Ini adalah sekian contoh-contoh lah, ya, contoh-contoh masjid, ya. Ini adalah Masjid Tuanku Mizan di Putrajaya. Tuan-tuan yang mungkinlah melawat anak-anak di Kuala Lumpur, mungkin sudah sampai di Putrajaya, mungkin dia kalau tuan-tuan pergi ke Kuala Lumpur, jemputlah pergi ke Putrajaya. Cantik sungguh, besar sungguh, tuan-tuan. Tuan-tuan ada dalam ini mungkin boleh jadi sesat, tak tahu bilik air mana nak keluar, bilik solat, sebab banyak. Dia pula bertingkat naik pakai lift. Masjid ni, tuan-tuan, bila dia complicated, dia akan jadi susah, ya. Masuk, naik, lift, jadi susah, ya. Tambah-tambah kita orang yang berumur, kena naik tangganya, kena naik itunya, jadi susah, ya. Tapi itulah pemodenan, ya, pemodenan. Bila kita moden, tuan-tuan, bila kita maju, kita tak boleh hidup cara yang lama, ya, tak boleh hidup cara yang lama. Bangunannya baru, sistem kehidupannya baru, maka kita kena adjust diri kita supaya Islam itu sesuai di semua zaman.
di zaman moden, di zaman tak moden, semua Islam itu sesuai. Di antaranya yang lain, tuan-tuan, masjid yang besar-besar didirikan oleh kerajaan. Masjid Putra di Putrajaya, besar semua, tuan-tuan. Duduk di atas tasik. Tasik buatan manusia, bukan tasik asli. Tasik ini dia boleh dibuat manusia. Ini tasiknya, ya. Ini tasiknya, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, ini adalah Masjid Kristal di negeri Terengganu. Tuan-tuan pernah dengar, Masjid Kristal, cantik sungguh, juta-juta ringgit. Kalau saya sebut juta, tuan tak boleh nak bayangkan. Kalau saya sebut berbuni-buni duit untuk membina, ya, sesebuah banyak sungguh, ya. Memang cantik, ya, cantik sungguh. Kemudian kita ada lagi Masjid Hadari di negeri Terengganu, ya, cantik sungguh, ya, Masjid Hadari. Dengan bangunannya, dengan keindahannya, dengan kemudahannya, dengan kapeknya, dengan ekornya, ya, alhamdulillah. Dan ini, tuan-tuan, di Pulau Pinang. Tuan-tuan tahu ke di Pulau Pinang Masjid Terapung Batu Peringgi, cantik, ya, alhamdulillah. Ya, kalau tuan-tuan pergi haji, kalau tuan-tuan pergi umrah, salah satu package haji, ya, di antaranya ialah pergi ke Masjid Terapung. Biasalah, sebelum kita sampai ke airport Jeddah, kita pergi ke Jeddah, kita singgah di Masjid Terapung ni, solat-solat dan makanlah tepi pantai tu. Ya, Masjid Terapung tu tepi pantai, ya, tepi pantai. Seterusnya, tuan-tuan, ini lagi masjid, tuan-tuan, pembinaan dia sangat menarik. Ya, kenapa pelik itu? Ini adalah Masjid Selat Melaka di negeri Melaka. Di Selat Melaka, cantik. Nak bagi tahunya, tuan-tuan, masjid-masjid ini adalah cantik. Ini adalah di Masjid Bandar Raja Kelang. Ya, di Kelang ada satu bandar, ya. Masjid ini di pinggir Bandar Kelang, di tepi sungai. Masjid ini adalah Masjid Bandar di Raja Kelang. Dan ini adalah Masjid As-Salam Pucung Perdana yang saya tunjukkan tadi, tuan-tuan. Ya, Masjid As-Salam Pucung Perdana di pinggir tasik, ya. Jadi, tuan-tuan, kalau pergi melawat Kuala Lumpur, jemputlah datang, ya, jemputlah datang, insya-Allah, ya. Dan ini merupakan masjid terbaik di negeri Selangor. Ya, masjid terbaik di negeri Selangor. Apa tujuan, ya? Apakah tujuan kerajaan yang memperindah masjid ini, tuan-tuan? Masjid cantik dengan kemudahan, dengan kipas, masya-Allah, kipas ni pun macam tepi pantai, ya. Macam tepi pantai. Alhamdulillah, ya, kemudahan sangat berharga, sangat bererti, ya. Kalau kita nak banding dengan masjid dulu belah mana, kiri ke kanan? Yang lama belah sini, kan? Ada lagi kan? Ada lagi, ya. Kalau kita nak banding, masya-Allah, nikmat sungguh, ya. Luas, dengan anginnya, dengan fasilitas, kemudahan, masya-Allah. Syukur, ya. Syukur atas nikmat Allah. Tujuan, ya, tujuan kita membina masjid ni untuk apa, tuan-tuan? Ya, kita nak buat cantik-cantik ni. Kita nak buat cantik-cantik, kita buat elok-elok ni untuk apa, tuan-tuan? Untuk merangsang, untuk menarik minat. Menarik minat siapa? Menarik minat jamaah. Supaya bila ada kemudahan, tuan-tuan, bila orang muda nak ambil air sembahyang mudah, bilik air bersih, solat pun bersih, mengharapkan lebih ramailah jemaah datang kerana ada keselesaan. Kita boleh katalah dulu orang tak ramai sebab tak selesa. Dulu orang tak ramai sebab sempit. Dulu orang tak ramai, bilik air tak lengkap. Kita boleh bagi alasan, bagilah 1000 alasan. Dan alhamdulillah sekarang bilik air bersih, tempat luas. Ya, itu peranan dia, ya. Kita nak merangsang dan menarik minat jamaah supaya datang, ya, supaya datang. Persoalannya, tuan-tuan, adakah masjid yang cantik mampu menarik jemaah ke masjid? Itu persoalannya. Dengan airconnya, dengan bilik airnya, dengan kapeknya, dengan kipasnya. Dulu kipas kecil-kecil, sekarang kipas helikopter. Ya, sekarang ini dah trend masjid, ya, kipas helikopter. Masjid saya pun tak mampu nak beli kipas ni, mahal, tuan-tuan. Masjid saya pun masih belum mampu, ya. Masjid, alhamdulillah, ya. Ini adalah rahmat dan nikmat, ya, yang kita kecapi. Kita tidak rasa, kita rasa biasa aja, alah biasa aja, ya, kita rasa. Tetapi bila kita tengok sejarah bertukar daripada masjid yang lama ke masjid baru. Dulunya bersesak-sesak, sekarang alhamdulillah, ya, luas, ya.
Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, mampu ke tidak masjid itu tuan-tuan untuk menarik minat sekiranya masjid itu lengkap. Fenomena yang berlaku terhadap masjid di negara kita ni tuan-tuan, fungsi dan peranan masjid terbatas. Masih lagi tuan-tuan, ya, keseluruhan lah saya cakap ni keseluruhan tuan-tuan, rata-rata masjid dan surau kita di seluruh negara ni tuan-tuan, masih lagi fungsi dia terbatas. Apa yang terbatasnya? Beberapa kegiatan agama saja. Ya, beberapa kegiatan agama saja yang melibatkan masjid. Hanya hal-hal agama saja. Ya. Kemudian kunjungan jamaah. Orang ramai, jemaah ramai hanyalah ketika tertentu sahaja. Ketika yang macam mana? Masa solat Jumaat penuh, seluruh negara penuh. Sampai di tepi-tepi jalan. Ini fenomena biasa. Di mana-mana. Ya, di mana-mana. Ramai sungguh hari Jumaat. Ramai bila lagi? Ya, waktu yang mana lagi ramai? 2 hari raya. Hari raya haji, hari raya kurban, hari raya puasa, Idul Fitri, ramai, penuh. Masjid dan surau penuh. Kemudian di majlis apa lagi? Yang lain ialah bulan Ramadan, penuh, Masya Allah. Hari pertama penuh sampai keluar. Penuh pun minggu yang kedua. Minggu yang ketiga dah surut. Ya, yang pertama penuh. Anak, isteri pun seronok, ya. Minggu yang kedua dah. Minggu yang terakhir lagi kurang. Ya, lagi kurang. Ini fenomena biasa. Di mana-mana tempat. Di negeri Selangor, di Pahang, di Kuala Lumpur, wilayah persekutuan, sama trennya. Ya, sama trennya. Dan di mana lagi? Bila mana ada sambutan hari kebesaran, Maulidur Rasul misalnya. Ya, ramai. Ya, ramai. Dan selain daripada ini, hanyalah hari-hari yang tertentu saja ramai. Dan rata-rata masih lagi penggunaan masjid ini khusus kepada hal-hal agama saja. Sekarang ni tuan-tuan, menjadi persoalannya, di mana silapnya? Itu soalan. Di manakah silapnya? Masjid besar, masjid cantik, selesa. Sepatutnya kalau mengikut logik akal, masjid yang hebat, masjid yang selesa, masjid yang bersih, kapet tebal, ada angin dan sebagainya, makin bertambahlah jemaah kalau mengikut logik akal. Tetapi agama ini tuan-tuan ini tidak letak di akal. Kalaulah agama itu di akal, maka kita ambil air semayang, kita tak payah sapu, ya. Dan kita nak ambil air semayang, kita pakai kuf tu adalah seperti segi kasut lah, yang macam kasut sarung. Bila kita nak ambil air semayang, kita tak payah basuh, kita jelak keluar saja. Kalau mengikut akal, mana mungkin kita boleh buat macam tu? Sebab itu tuan-tuan, agama tidak boleh dipikir oleh akal. Akal manusia terhad untuk memikirkan. Ada perkara yang akal boleh fikir, dan ada perkara yang tak sampai akal nak fikir. Sebab itu berkat-berkat ni tuan-tuan, makmur ni tuan-tuan, kaya ni tuan-tuan, itu adalah rahsia Allah. Itu adalah kerja Allah di luar keupayaan manusia untuk berfikir bagaimanakah datang keberkatan itu. Inilah kerja Allah, mengharapkan belas ihsan Allah, memberi kebahagiaan, memberi ketenangan, memberi kekayaan, memberi kemakmuran. Mengikut logik akal, bila duit banyak, rumah besar, kereta besar, duit banyak, isteri besar dan sebagainya, kita bahagia. Mengikut logik akal, kita bahagia, ya. Mengikut logik akal, duit banyak, harta banyak, semua besar, patutnya kita bahagia. Kebahagiaan bukan terletak pada kebendaan. Kebahagiaan bukan terletak kepada wang. Kebahagiaan bukan terletak kepada harta. Kebahagiaan terletak sejauh mana dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hanyalah Allah. Allah yang melentarkan kebahagiaan, ketenangan kepada manusia. Kalau tidak, tak berlakulah orang kaya-kaya bunuh diri, tuan-tuan. Tak berlakulah orang kaya porak-poranda. Tak berlakulah orang yang senang
Mengikut mata manusia, kita kata dia senang. Mengikut mata, kita melihat dia senang. Saya nak tunjuk satu perkara, tuan-tuan, ya. Sekejap ya, saya putarkan slide saya sekejap. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan, kita ni senantiasa melalui ujian. Allah SWT nak uji kita, tuan-tuan, dan dia akan uji hati kita. Tuan-tuan lihat je, tuan-tuan, ini adalah ujian Allah. Dan ini ialah hati manusia yang hati dia sakit, dan yang ini ialah manusia hati dia sehat. Allah uji kepada manusia yang hati sakit, apa dia berlaku, apa terjadi. Kepada hati manusia yang sehat, apa terjadi. Allah SWT ni, tuan-tuan, kehidupan kita dia sentiasa diuji oleh Allah SWT. Allah katakan, tuan-tuan, Allah memuji manusia dengan kekayaan. Allah bagi kekayaan kepada seseorang manusia. Manusia yang hati sakit, bila Allah bagi kekayaan, tuan-tuan, dia akan menjadi sombong. Dia akan menjadi sombong, dia akan menjadi angkuh. Dia akan lupa. Sebab apa? Sebab hati dia sakit. Allah uji dengan sedikit kekayaan, dia sudah menjadi sombong. Bila sebut kaya ni, apa maknanya kaya? Apakah kita ada duit banyak baru kita kaya? Kaya ni, tuan-tuan, kalau Allah bagi sedikit kelebihan. Contoh, kita beli kereta baru pula. Ya, Allah bagi rezeki dapat kereta baru. Jiran-jiran tak ada kereta baru, kita dah mula sombong. Mula tidak datang ke masjid dan surau. Mula tidak membuat kebaikan, dan selama ini kita buat kebaikan dan kebaikan. Itu maknanya sombong, lupa. Allah uji dengan kekayaan pada manusia yang hati dia sehat. Apa berlaku? Hati dia sehat, tuan-tuan, manusia itu akan jadi pemurah, seorang pemurah. Allah bagi kelebihan, Allah bagi rezeki yang lebih, duit dan sebagainya, akan jadi pemurah. Dan pemurah Allah bagi pemurah, dia bersifat pemurah dengan manusia-manusia yang lain. Dia akan membantu, dia akan mengeluarkan. Pemurahnya ini adalah sifat Allah, pemurah. Dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tandanya Rasulullah ni pemurah diumpamakan seperti bayi. Pemurahnya Allah, pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni seperti tiupan bayi. Maknanya sentiasa pemurah. Ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian Allah yang lain apa? Allah akan uji dengan miskin. Kita diuji oleh Allah dengan miskin. Manusia yang hati dia sakit, dia akan keluh kesah. Dia akan keluh kesah. Miskin pun tak kena itu, gelisah, keluh kesah. Sebab apa? Sebab hati dia sakit. Pada manusia yang hati dia sehat, diuji dengan kemiskinan, dia jadi apa? Dia redha dengan Allah. Dia redha dengan apa yang Allah janjikan. Dia redha dengan apa yang berlaku pada diri dia. Dia terima apa yang diredai, apa yang diterima ya Allah. Dijadikan kemiskinan dan dia redha atas pemberian Allah. Ini adalah hati yang sehat. Kemudian tuan-tuan, manusia pula, tuan-tuan, diuji dengan sehat. Kita ni, tuan-tuan, diuji dengan sehat. Alhamdulillah, sehat. Tenaganya, penglihatannya, semangatnya, kita sehat. Alhamdulillah. Hati yang sehat, hati yang sakit, bila diuji dengan sehat, apa berlaku? Dia akan lupa. Hati yang sakit, bila dibagi kesehatan, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya semasa dia sehat itulah dia membuat benda-benda kebajikan, benda-benda yang baik-baik, membantu dan sebagainya. Tetapi oleh kerana hati dia sakit, dia lupa tentang rezeki pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji lagi dengan sehat. Kepada hati yang sehat, dia syukur kepada nikmat Allah. Alhamdulillah, aku sehat, aku syukur. Menunjukkan tanda kepada
daripada kesyukuran kita ialah kita kena bertindak, kita kena buat. Kita tak boleh mulut saja kata syukur-syukur tapi tindakan tidak ada. Ujian yang lain yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, menguji hati kita ni, tuan-tuan. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, ya, kita ni bukan sentiasa sihat, tuan-tuan. Allah uji kita sakit, Allah bagi sakit. Tak kira lah sakit tubuh ke, sakit jantung ke, Allah uji kita dengan kesakitan. Hati yang sakit, tuan-tuan, bila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, manusia itu akan gelisah. Dia akan gelisah, dia akan meronta-ronta, dia akan sebut apa saja yang marah terhadap apa yang dia dapat. Itu adalah manusia yang hati dia sakit. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, tuan-tuan. Bila hati manusia itu sehat, bila Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesakitan, dia akan sabar. Menerima sakit daripada Allah, sabar. Makin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, makin beramal, makin memberi khidmat, makin menyumbang, makin akur, makin taat kepada Allah walaupun dalam keadaan kesakitan yang sebegitu rupa. Inilah yang membezakan di antara hati yang sakit dengan hati yang sehat. Allah Subhanahu wa taala lagi, tuan-tuan, memuji manusia dengan tua. Kita ni, tuan-tuan, bukan muda semua, tuan-tuan. Ya. Ada yang muda, ada yang tua. Allah uji kita dengan tua. Tua kita ni, tuan-tuan, mungkin 50, mungkin 60, mungkin 70, berbeza-beza. Alhamdulillah, kalau kita capai 60, Alhamdulillah. Kita capai 70, Alhamdulillah. 80 lagi, Alhamdulillah. Tetapi bila mana Allah uji dengan umur kita yang tua, umur kita yang lama, maknanya kita mengharungi kehidupan lama. Lamanya kita duduk di dunia ini, tuan-tuan. Hati yang sakit, bila Allah uji dengan usia kita yang lanjut, yang tua, apa jadi? Hati yang sakit, dia akan merana. Bila usia dia meningkat, Allah uji dengan tua, hati dia sakit, dia merana. Merana ni makna apa? Maknanya hilang punca, ya. Jadi tak karuan. Jadi tak karuan, tuan-tuan, ya. Gelisah sana, gelisah sini, duduk tak senang, keadaan tak senang, asyik komplain, asyik mengadu, ya, asyik saja tidak puas hati tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Bagaimana pula, tuan-tuan, manusia yang hati sehat? Bila Allah Subhanahu wa taala bagi ujian tua, hati yang sehat, tuan-tuan, usia dia meningkat, tuan-tuan, dia akan tenang. Makin usia dia tinggi, tuan-tuan, makin tenang dalam kehidupan dia. Dan tenang tak tenang kita ni, tuan-tuan, kita tengok anak cucu kita dekat ke tidak dengan kita. Kalau anak cucu kita dekat dengan kita, sayang kita, insya-Allah kita maknanya adalah, ya, adalah sesuatu yang dihargai oleh anak dan isteri dan cucu cicit. Tetapi kalau anak pun tak berani dekat, apatah lagi cucu dan isteri, kita menghadapi masalah yang besar. Ada sesuatu yang kita tidak kenal. Apa yang tidak kenal? Mungkin kita panas barang, mungkin kita karam masa kita usia muda dahulu. Anak cucu benci, isteri apatah lagi, jiran dan sebagainya. Sebab itu, tuan-tuan, supaya makin meningkat umur kita, sepatutnya kita ni makin bijaksana, makin penyayang, makin caring. Yang sepatutnya begitu, menunjukkan model kepada anak dan cucu kita, insya-Allah. Kemudian, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memberi ujian lagi kita dengan muda. Muda, tuan-tuan. Semua orang masa muda ni adalah puncak kehidupan.
perempuan yang muda, teruna yang muda, pemuda yang muda. Biasalah benda yang muda, tuan-tuan. Badan pun cantik, pakai apa saja pun cantik bila kita muda. Samalah juga dengan orang pemuda, tuan-tuan. Pakai t-shirt lengan pendek pun nampak cantik, nampak segak. Badan slim, cantik. Semua ini adalah ujian muda. Allah bagi kita ujian masa muda ni, tuan-tuan. Hati yang sakit, tuan-tuan, bila Allah bagi ujian muda, dia akan lalai. Melihat dengan tubuh badan dia yang cantik, melihat tubuh mukanya cantik, rambutnya, dia akan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan pemudanya. Dia bagi segak, dia bagi tunjuk ada otot dan sebagainya, dia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda-benda muda ni, tuan-tuan, bukan benda yang kekal. Muda-muda ni dia tidak kekal masa muda, dia lah dia muda. Tapi bila usia dia meningkat, muda itu akan hilang. Yang kekal ialah akhlak, yang kekal ialah isinya, yang kekal ialah amalannya. Walaupun muda, walaupun tua, isi dalaman dia itu akan kekal. Dan inilah yang mencantikkan mereka-mereka ini. Bukan muda itu yang membuatkan mereka itu cantik. Sebab itu, tuan-tuan, akhlak ini sangat penting. Akhlak ini sangat penting. Seterusnya, tuan-tuan, muda ni, tuan-tuan, Allah SWT uji muda. Kalau hati yang sehat, tuan-tuan, dia akan beringat. Orang muda, tuan-tuan, dia akan beringat. Dia sehat, dia akan beringat. Gunakanlah masa muda ini dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan, tuan-tuan, perjumpaan kita pada petang ini sedikit sebanyak memberi sedikit pencerahan. Mudah-mudahan kita mengharapkan kita ini, tuan-tuan, sentiasa baiki diri, bahawa kita ini adalah dalam perjalanan untuk mengakhirkan kehidupan kita. Dan kita nak pastikan setiap langkah, setiap tindakan yang kita ambil untuk mengakhirkan hayat kita ini, tuan-tuan, diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mendoakan tuan-tuan sekalian supaya kita mengambil iktibar daripada apa yang berlaku. Separuh daripada kehidupan kita yang sudah berlaku ini, kita jadikan dia tauladan. Dan mudah-mudahan tauladan inilah yang akan melonjakkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, ayah yang lebih baik, datuk yang lebih baik, isteri yang lebih baik, anak yang lebih baik. Mudah-mudahan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.